Antara fokus negeri di bawah bayu, banjir di dua daerah di Sabah. Perinciannya kita bersama Muhammad Syahrizam Awang di Kota Kinabalu. Teruskan. Baik Ifah, perkembangan banjir di Sepitang dan Beaufort. Tren pemindahan penduduk terjejas dilaporkan meningkat. 355 penduduk daripada 149 keluarga berlindung di 3 pusat pemindahan sementara PPS berbanding 201 penduduk daripada 96 keluarga 12 tengah hari tadi. Berdasarkan infografik Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, PPS Dewan SK Padang Merampa menempatkan 93 orang daripada 45 keluarga, manakala 108 daripada 51 keluarga berlindung di PPS Dewan SMK Padang Merampa. Di Beaufort, 154 penduduk dari 53 keluarga berlindung di PPK Selagon. 17 kampung terjejas dalam banjir kali ini. Satu terusan baru sepanjang 7 km dicadang dibina di Kampung Suasa Beaufort bagi mengurangkan limpahan Sungai Padas yang mengakibatkan banjir di beberapa kampung daerah itu sejak 11 Februari lalu. Selain terusan, beberapa sungai lain turut dicadang untuk diperbesar dan diperdalam bagi memastikan air dapat mengalir lancar ke Sungai Klias. Ia termasuk Sungai Kebunau, Gadong, Nusung, Kebajang dan Sungai Gumarit Lago. Ini adalah salah satu usaha untuk kita mengurangkan banjir ataupun limpahan air banjir Sungai Padas ni. Jadi saya ingat kalau ini kita dapat realisasikan banjir yang berlaku cepat surut dan mungkin ketinggiannya pun tidak begitu tinggi sebab luluan air yang melimpah itu banyak. Cadangan ini telah dikemukakan di peringkat daerah dan kini sedang diperincikan Jabatan Perairan dan Saliran. Inisiatif kebun dapur dilaksana bagi memperkasakan semula budaya bercucuk tanam dan menternak dalam kalangan rakyat. Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan akan mengadakan perbincangan dengan pihak berkuasa tempatan untuk menyediakan tanah berskala kecil bagi tujuan pertanian komuniti. Bagi keperluan penduduk yang tidak mempunyai ruang yang sesuai, hasil tanaman boleh dijual di pusat pengumpulan yang disediakan Jabatan Pertanian serta Koperasi Pembangunan Desa. Kita mahu supaya keterjaminan makanan ini berlaku di kalangan masyarakat kita, bukan sahaja untuk keperluan sara diri mereka, tetapi jika ada lebihnya boleh dijual di pusat-pusat pengumpulan hasil-hasil pertanian. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu dalam segmen ekspresi di Konti Sabah FM. Inisiatif Kebun Dapur akan dilancarkan pada 14 dan 15 Februari ini di Padang Istiadat Tuaran. Majlis pelancaran dijangka disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor pada 15 Februari. 3 pengusaha sangkar ikan Kampung Indra Sabah Tawau terima bantuan menerusi program pembangunan integrasi akuakultur sangkar ikan bersepadu Jabatan Perikanan Sabah. Bantuan termasuk 14,400 benih ikan kerapu, sangkar dan makanan ikan bernilai RM500,000. Salah seorang penerima, Hazlina Abdul Hakim berkata, bantuan ini merupakan yang terbesar pernah diterima sepanjang hampir 30 tahun penglibatannya dalam industri akuakultur. Ia hasil sokongan daripada Jabatan Perikanan dan Pemantauan Teknikal oleh UMS. Kami boleh dapat sampai mencapai RM10,000 jugalah. Selepas dalam berapa bulan sampai mencapai setahun, ikan tuang besar, alhamdulillah kami dapat dalam 80 begitu, RM50,000 begitu pendapatan untuk sekali loading lah. Ya, kalau ikut daripada SOP kita akan pantau dia selama 2 tahun sekurang-kurangnya ataupun 3 kali harvest, mana yang paling pendek lah. Ya, untuk kita pantau dia punya aktiviti dan bantuan ini sebenarnya bukan setakat ini. Sementara itu, kerjasama strategik antara Jabatan Perikanan dan UMS terus memperkukuh agenda ekonomi laut biru negeri. Kita UMS sentiasa menekankan pembangunan akuakultur mampan. Jadi kita melihat dengan adanya usaha sama di antara universiti, Jabatan Perikanan dalam membangun agenda akuakultur marine spesies ini akan dapat mendukung
pembangunan Blue Economy Strategy ini. Menjelang sambutan Tahun Baharu Cina, suasana ceria dan penuh keakraban mewarnai program Jom Shopping Tahun Baru Cina 2026. 120 golongan kurang berkemampuan diberi peluang membuat persiapan perayaan bersama keluarga. Perkongsiannya bersama Serina Olivia Chong. Program Anjuran Pemuda Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat bersama pemuda komponen Gabungan Rakyat Sabah, GRS ini berlangsung di sebuah pusat beli belah di Pinampang. Peserta terdiri masyarakat sekitar Kota Kinabalu, Likas, Kepayan, Pinampang dan Putatan. Khususnya komuniti Tionghoa yang terpilih hasil rujukan pemimpin setempat. Setiap peserta menerima bantuan RM150 untuk membeli barangan keperluan Tahun Baharu Cina. Program ini sangat bermanfaat khususnya bagi rakan-rakan kita kaum Tionghoa di sekitar Kota Kinabalu supaya mereka juga dapat meraihkan Chinese New Year pada tahun ini dengan perasaan gembira dan dapat meraihkannya bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan. Program ini bukan sekadar meringankan beban kewangan. Ia simbol kebersamaan dan perpaduan dalam masyarakat berbilang kaum di Sabah. Kerjasama rentas parti melibatkan Gagasan Rakyat, PBS, LDP dan USNO ini turut mencerminkan komitmen bersama dalam menyantuni rakyat tanpa mengira latar belakang. Actually kami memang mau planning banyak untuk in the future lah. So kita tengok apa boleh buat sama dengan kerjasama. Apa yang kita boleh bantu pemuda in the future, in business kah. Bagi para penerima, peluang ini memberi makna besar terutama menjelang sambutan perayaan. 我很开心，我很欣慰，因为我很少有这样子的机会来买这些东西，因为每次需要很多精力来为了买这些东西，然后这次有这个机会，我很荣幸。他们我觉得很好了，他们就联络了我们学校，然后就说因为要新年了，所以要帮助一些学生，也许在过节的时候呢，也许经济上有困难。 semua barang rumah lah yang memang bagus untuk kegunaan harian. Harapan mungkin mau dapat lagi lah begini. Program Jom Shopping Tahun Baharu Cina 2026 ini turut dirancang untuk diperluaskan ke Sandakan dengan sasaran lebih ramai penerima. Dalam semangat muhibah dan perpaduan, inisiatif ini diharap terus memastikan tiada golongan tercicir dalam menyambut perayaan. Sekaligus mengukuhkan keharmonian masyarakat berbilang kaum di Sabah. Kami pemuda Gabungan Rakyat Sabah mengucapkan selamat Tahun Baru Cina 2026. Singing Kuala, Kongsi Fasai. Selamat Tahun Baru Cina 2026. Singyan Kuala, Kongsi Fasai. Serina Olivia Chong, RTM. Kerjasama erat Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK bersama Gabungan Persatuan Cina Sabah FKAS berperanan penting dalam melestarikan warisan budaya pelbagai kaum di negeri ini. Ia bukan sahaja menyemarakkan penganjuran program kebudayaan, malah membantu memupuk perpaduan masyarakat. Ketua Pengarah DBKK Datuk Riflet Wong berkata pengekalan tradisi dan kepelbagaian budaya perlu terus diperkasa sebagai asas memperkukuh keharmonian serta identiti masyarakat di Sabah. Bagi DBKK adalah sokongan padu dan erat yang diberikan oleh Gabungan Persatuan Cina Sabah yang mana pengekalan tradisi, pengekalan budaya itu penting dan lebih-lebih lagi kita di Malaysia ini di mana tidak kiralah apa juga latar belakang kita dari segi agama dan bangsa, yang paling penting hubungan antara kaum itu penting tetapi budaya itu dikekalkan. Beliau ditemui media selepas Majlis Malam Mesra Karnival Tahun Baru Cina 2026 di lintasan Dia Soka Kota Kinabalu. Karnival seumpama antara daya tarikan ekor pelancongan bagi memperkenal keunikan budaya tempatan kepada pelancong luar negara.
Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah, kembali bersama dengan Ifah. Salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Syarizam.